Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amiddana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiq qadauman sahiba. Kami terima kasih kepada moderator kita pagi ini, Saudara Muhammad Amar. Terima kasih kepada barisan pimpinan sahabat Inhad yang bekerjasama dengan Institut Kajian Hadis dan Akidah Inhad melancarkan program bicara sarjana hadis yang pertama, yang mana insya-Allah program ini akan dibuat secara bersiri dan kita akan jemputlah sarjana-sarjana hadis yang berautoriti untuk membincangkan tentang isu-isu hadis insya-Allah. Jadi saya selaku pembicara dalam program yang pertama ini akan saya membincangkan tentang sebuah topik yang sangat penting apabila kita berhadapan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak berinteraksi dengannya, dan itulah yang akan dibincangkan, dan ianya memerlukan kepada ilmu, pengetahuan bagaimana kaedah-kaedah untuk kita berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum itu ingin saya sharekan saya punya kerja. Okey. 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 Jadi dalam membincangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengetahui kaedah-kaedah bagaimana kita berinteraksi dengan hadis-hadis baginda. Walaupun bila kita mendengar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menganggapnya bahawa ianya adalah sahih, benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita junjung dan kita tidak boleh menyalahi hadis tersebut. Ini secara umum, tasawur, gambaran kita secara umum. Sama seperti mana Al-Quran bila disampaikan kepada kita ayat-ayat Al-Quran, maka kita kena junjung, maknanya kita kena terima bahawa ianya adalah kalam yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan hadis, bila kita dengar hadis ianya adalah kalam yang mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena junjung dan kita kena hormat dan patuh. Jadi itu tasawur umum, tanpa kita mengetahui tentang bagaimanakah kaedah-kaedah yang digunakan oleh para ulama dalam berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini memerlukan kita untuk kita
mempunyai ilmu pengetahuan bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis-hadis Nabi ini bukan seperti mana Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sifatnya itu mutawatir, diriwayatkan kepada kita sampai kepada kita pada hari ini secara mutawatir. Artinya disampaikan oleh ramai orang, ramai alim ulama yang menghafaz Al-Quran dan ianya disampaikan kepada kita dengan riwayat yang ramai, iaitu mutawatir, dan kita tidak boleh menafikannya. Sekiranya kita menolak Al-Quran ini, maka jatuh kita kepada kekufuran, wal'iyadzubillah. Namun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti mana Al-Quran. Walaupun sumber syariat Islam ini yang utama Al-Quran dan seterusnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hadis ini tidak seperti mana Al-Quran kedudukannya. Bukan semua hadis itu bersifat mutawatir seperti Al-Quran. Kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh sebilangan orang sahaja. Kalau mutawatir tadi jumlahnya ramai, bilangan yang ramai yang meriwayatkannya. Manakala hadis yang diriwayatkan oleh sebilangan orang tidak mencapai tahap mutawatir, apatah lagi diriwayatkan oleh satu orang ataupun dua orang sahaja, maka ianya tidak dinamakan mutawatir. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan mutawatir dan bukan mutawatir, ataupun istilahnya khabar al-ahad, khabar ataupun kita kata hadis ahad. Jadi hadis ahad bukan semuanya ditolak. Banyak ada hadis yang sahih, yang walaupun sifatnya itu adalah hadis ahad, tapi ianya sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita menerimanya dan mengamalkannya. Kita terima dan amalkan. Jadi hadis dia tidak seperti mana Al-Quran, kerana ada yang mutawatir dan ada yang tidak mutawatir, bahkan ada yang dhaif. Hadis yang sampai kepada kita diriwayatkan dengan sanad yang lemah, yang mana menyebabkan hadis itu tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam akidah dan juga hukum hakam. Bahkan ada hadis yang direka cipta dan diada-adakan oleh golongan-golongan tertentu, oleh para pemalsu hadis, dan apa yang mereka reka itu dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis yang kita memang kena tolak, kerana ianya bukan daripada Nabi, hanya dinisbahkan secara palsu, secara dusta kepada baginda, dan wajib kita menolaknya sekiranya kita yakin benar-benar, dan ulama bersepakat bahawa ianya adalah hadis yang palsu, yang direka cipta dan dinisbahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kedudukan hadis, gambarannya secara umum yang perlu kita ada maklumat mengenainya. Dan hadis-hadis yang sabit, maknanya sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya mempunyai berbagai-bagai kedudukan. Ada yang mudah dapat difahami, ada yang mungkin difahami oleh sebahagian orang dan tidak difahami oleh sebahagian orang, dan mungkin ada hadis yang boleh difahami dengan berbagai-bagai bentuk kefahaman, istinbat daripada hadis tersebut. Walaupun hadis tersebut ringkas, tetapi kadang-kadang istinbat daripada hadis itu sehingga dapat dikeluarkan 50 istinbat daripadanya, walaupun hadis itu ringkas. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seorang kanak-kanak yang ada membela seekor burung kecil, burung kecil. Jadi bila Rasulullah lalu dan kanak-kanak tersebut dia memegang burung kecilnya yang sudah mati. Burung kecil itu sudah mati, burung kesayangan dia ni dah mati, dan dia menangis sedih sebab burung kesayangan dia mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dan sambil menegur dan cuba untuk menenangkan jiwa kanak-kanak tersebut dengan menyebut ya
Umair ma fa'alan Nughair. Wahai si Umair, apa yang dibuat oleh si burung kecil itu? Hanya teguran yang berbentuk untuk menenangkan jiwa kepada kanak-kanak tersebut. Namun ulama telah mengeluarkan sehingga 100 istinbat hukum dan pengajaran daripadanya. Bahkan ada yang mengatakan sehingga 300 istinbat hukum dan pengajaran daripada peristiwa tersebut. Masya Allah. Jadi ini adalah tabiat risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan saja berbicara kepada akal manusia yang sederhana, majoriti kita sederhana, tapi juga berbicara kepada akal manusia yang bijaksana, orang yang cerdik pandai. Jadi orang yang cerdik pandai itu mungkin dia melihat daripada berbagai-bagai angle, berbagai-bagai sudut terhadap sesuatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia turut diberikan jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim apa dia? Iaitu kata-kata yang ringkas tetapi padat dan mengandungi maksud yang dalam. Kata-kata itu ringkas tapi padat. Bila padat ini dia mengandungi maksud yang dalam, dan bila dikeluarkan hukum hakam daripadanya ada berbagai-bagai. Dan ini menjadi tugas dan tanggungjawab para ulama dalam menerangkan perkara-perkara ini kepada umat Islam. Dan ini perbezaan kemampuan manusia ini adalah satu benda yang sudah kita sedia maklum. Malah baginda Nabi SAW sendiri turut menyatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafizahu hatta yuballighahu farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Yang bermaksud semoga Allah, ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mendengar hadis dan menyampaikannya. Ini adalah suatu fadilat, kelebihan yang besar sebenarnya. Apabila bila Rasulullah mendoakan orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, para perawi ini. Semoga Allah memperindahkan diri orang yang mendengar hadis daripada kami, lalu menghafalnya hingga ia menyampaikannya kepada orang lain. Ini kalau nak dapatkan doa Rasulullah ini, dan doa bagi dia sudah tentu adalah mustajab, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nakkan doa Rasulullah ini, maka kita hendaklah mendengar hadis dan menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Boleh jadi orang yang menyampaikan ilmu itu kepada orang yang lebih faham ilmu daripadanya. Maknanya orang yang mendengar tadi itu mungkin dia faham sedikit. Tetapi orang yang disampaikan itu, yang tidak mendengarnya direct secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak dengar direct, tapi bila dia dengar daripada orang yang menyampaikan itu, dia faham lebih dalam lagi. Dia faham ada makna lain lagi yang lebih mungkin lebih tepat daripada orang yang mendengarnya secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi pembawa ilmu itu bukanlah orang yang faham ilmu. Mungkin orang-orang biasa di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya puluhan ribu, dikatakan 124,000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semuanya disebut sebagai ulama. Hanya sebahagian saja yang disebut sebagai ulama as-sahabah, ulama-ulama di kalangan para sahabat. Jadi yang lain-lain itu sama seperti mana masyarakat manusia, ada orang yang kebanyakan, ada orang biasa, ada kanak-kanak, wanita dan sebagainya. Namun di kalangan mereka ada ulama, ulama as-sahabah yang menjadi rujukan dan menjadi pakar dalam mengeluarkan hukum hakam. Terutama al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi hadis di atas selain menggalakkan orang untuk meriwayatkan hadis, turut menjelaskan tentang perbezaan kemampuan yang ada pada diri setiap individu. Seterusnya berlaku peristiwa-peristiwa yang berbagai-bagai, dan juga dakwah Islam semakin berkembang luas. Jadi medan hadis ini mula dimasuki oleh orang-orang yang sama sekali bukan daripada
kalangan ahlinya. Ada yang ahli, ada yang bukan ahli. Jadi sebab itu ini menjadi tugas para ulama yang datang selepasnya apabila mereka melihatnya ada berbagai-bagai jenis perawi yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah kerja ulama hadis yang mereka kerjanya itu menyenaraikan rijal hadis, para perawi hadis ini, dan mereka susun mengikut tahap kemampuan dan juga berapa kadar hadis yang diriwayatkan olehnya dan sebagainya. Dan mereka ini dikelas-kelaskan, dikelas-kelaskan sehingga muncul kitab-kitab yang khusus yang menghimpunkan perawi-perawi yang thiqah, yang boleh dipercayai dalam kutubus thiqat, dan ada kitab yang khusus menghimpunkan hadis-hadis perawi-perawi yang kurang diyakini riwayatnya atau kurang dipercayai, ataupun perawi yang dhaif ini dalam kutubud du'afa disenaraikan. Jadi ini adalah kerja ulama-ulama hadis. Sebab hadis ini berkembang dengan lebih luas. Kalau Al-Quran tidak boleh diriwayatkan secara makna, tidak boleh diriwayatkan secara lebih kurang. Jadi orang-orang rasa takut untuk menyampaikan Al-Quran itu dengan sambil lewa, dengan berlebih kurang, ataupun riwayatkan secara makna, tak boleh, haram. Tapi hadis boleh diriwayatkan secara makna, ataupun secara maksud dia sahaja, walaupun lafaz sebenarnya yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lain. Dan ini adalah pendapat majoriti ulama, bahawa hadis boleh diriwayatkan secara makna. Sebab itu ada berbagai-bagai hadis yang diriwayatkan, hadis yang sama, hadis sama tapi ada berbagai-bagai lafaz. Kita tengok ada lafaz yang sebegini, ada yang sebegini. Seperti contohnya innamal a'mal binniyat jamak, tapi ada yang meriwayatkan dalam bentuk single, mufrad, innamal a'mal binniyah, bukannya jamak, binniyat. Jadi itu contoh bagaimana hadis itu berbeza-beza lafaznya tapi maksudnya tetap sama. Justru atas pelbagai faktor hadis yang tersebar di kalangan umat Islam kemudiannya mempunyai berbagai tahap, kategori dan nilai berdasarkan kriteria yang ada pada perawi hadis dan juga matan hadis itu sendiri. Maka ada hadis yang dikatakan mutawatir, ada hadis yang sahih, hasan, dhaif, dhaif jiddan, dan ada hadis yang dikategorikan mungkar, palsu dan seumpama. Jadi ulama telah menggariskan panduan yang amat terperinci dalam memeriksa dan menilai kedudukan hadis yang diriwayatkan. Selain menggariskan panduan bagi mendalami isi dan maksudnya, nak faham. Jadi secara ringkas panduan tersebut dibahas secara terperinci dalam dua ilmu. Yang pertama, ilmu ulum al-hadis ataupun usul al-hadis, dan yang kedua usul al-fiqh. Walaupun dalam usul al-fiqh ini dia lebih luas lagi perbincangannya, melibatkan aspek Al-Quran, ijma, qiyas. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah yang pada bab as-sunnah, yang membincangkan tentang perbahasan-perbahasan ilmu hadis. Baik, yang pertama, kaedah-kaedah dalam berinteraksi dengan hadis ini, mestilah kita kena mengenal kedudukan hadis. Sama ada hadis itu sahih dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting, supaya kita boleh mengenal berinteraksi dengan hadis itu dengan yang sepatutnya. Maknanya kalau hadis itu dhaif, tak boleh kita gunakan sebagai hujah dalam bab akidah dan hukum hakam. Kita bawakan hadis-hadis yang dhaif, tak boleh. Namun hadis yang dhaif boleh digunakan pakai dalam bab seperti kelebihan amalan, fadail al-a'mal, dalam at-targhib wa tarhib, galakkan dan ancaman.
dalam bab al-mawa'iz, dalam memberikan peringatan, nasihat, motivasi dan seumpamanya. Jadi dalam menentukan kedudukan hadis ini bukannya kerja ulama hari ini sahaja, bukan. Ini dah dilakukan oleh para ulama sejak dahulu lagi, ya, sejak kurun pertama hijrah lagi, ya. Ini telah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi kita kena penilaian hadis yang telah dibuat oleh ulama-ulama yang terdahulu. Antaranya panduan umum yang saya kongsikan di sini. Contohnya, hadis-hadis telah dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Jadi kita kena tahu kedudukan kitab hadis ini. Kalau sebut Sahih Al-Bukhari, kesemuanya adalah hadis sahih. Begitu juga Sahih Muslim, kesemuanya hadis sahih. Ini mengikut kesepakatan para ulama. Ashah al-kutub ba'da al-Quran al-Karim, Sahih Al-Bukhari wa Sahih Muslim. Kitab yang paling sahih selepas Al-Quran ialah Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Walaupun sebelum kemunculan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Imam Syafi'i menyebut kitab yang paling sahih selepas Al-Quran ialah kitab Al-Muwatta oleh gurunya Imam Malik rahmatullah alaihima. Jadi Al-Muwatta itu juga termasuk juga dalam kategori kitab yang sahih hadis-hadisnya, cuma ianya bercampur dengan asar-asar daripada sahabat dan tabi'in, bukan semuanya hadis. Kemudian bila kita lihat Sunan At-Tirmizi, kita kena tahu bahawa setiap hadis dalam Sunan At-Tirmizi telah diterangkan statusnya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang gharib, dhaif dan seumpama. Jadi kita kena tengok apa kata Imam At-Tirmizi terhadap sesuatu hadis itu. Dan berbeza-beza. Jadi kedudukannya berbeza-beza. Selain daripada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, kedudukannya berbeza-beza. Bukan semua kitab-kitab yang selain kedua-duanya tadi, bukan semuanya itu mengandungi hadis sahih. Ianya mengandungi pelbagai status hadisnya, sahih, hasan, dhaif dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara asas yang perlu kita tahu. Jangan kita confuse bila kita tengok hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih ataupun disebut riwayat Al-Bukhari. Jadi kita confuse, hadis ini sahih ke tak sahih, padahal dah diletak dah riwayat Imam Al-Bukhari. Biasanya merujuk kepada kitab sahihnya lah. Jadi kita confuse lagi. Hadis ini sahih ke tak sahih. Jadi tak perlu confuse. Kecuali kalaulah orang menipu, ikut suka-suka hati letak riwayat Al-Bukhari padahal tak ada dalam Bukhari, ini pun berlaku juga. Pada hari ini, wal'iyazubillah, ikut suka-suka. Ini adalah satu benda yang perlu dielakkan. Sebab dia adalah satu penipuan dan pastinya berdosa orang yang melakukannya. Sebab ini adalah amanah, ilmu adalah amanah. Jadi bila kita tengok hadis itu riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kita tak perlu bertanya lagi tentang kedudukannya. Adapun selain daripada kedua-duanya, kita kena tanya, kita kena tengok. Kalau dalam Sunan At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi sudah menyatakan setiap kedudukan hadisnya itu, dan kita kena semaklah. Manakala Sunan Abi Daud, kedudukan hadisnya diterangkan secara umum. Beliau tidak menerangkan secara detail satu persatu, tapi telah diterangkan secara umum dalam satu surat beliau kepada penduduk Mekah. Dan surat ini dicetak dengan tajuk Risalah ila Ahli Makkah, dan sangat penting kerana ia menerangkan tentang metod manhaj yang digunakan pakai oleh beliau dalam memasukkan hadis-hadis dalam kitab sunannya. Jadi kita kena tengok, maknanya sekiranya hadis itu dinyatakan sahih oleh beliau, maka boleh diterima. Tapi kalau dikatakan dhaif, bermasalah dan sebagainya, maka kita kena ambil perhatian dengan ulasan yang disebut oleh beliau. Dan kadang-kadang ada hadis yang beliau diamkan, beliau tak nyatakan sebarang ulasan, tapi beliau telah menyatakan kaedah umum. Hadis-hadis yang aku diamkan di dalamnya, maka ianya adalah soleh. Soleh ni maknanya baik.
elok. Tapi bukan bermakna ianya mesti sahih, bukan. Salih ini tidak semestinya hadis itu sahih. Boleh jadi hadis itu hasan, boleh jadi hadis itu adalah hadis yang dhaif. Tetapi dikatakan salih. Salih dengan arti kata salih lil ihtijaj. Boleh digunakan untuk dijadikan sebagai hujah. Sebab mazhab Imam Abu Daud ialah hadis yang dhaif sekalipun boleh dijadikan hujah dalam hukum hakam, walau sekiranya dengan syarat, sekiranya tidak ada hadis lain dalam sesuatu bab tersebut, dalam sesuatu masalah yang dibincangkan itu tidak ada hadis lain, hanya ada hadis dhaif saja, maka hadis dhaif itu lebih baik daripada kita menggunakan ijtihad. Kita tolak hadis dhaif, lepas tu kita nak berijtihad dalam merungkaikan sesuatu masalah. Jadi mana yang lebih baik? Sama ada kita guna akal fikiran kita sendiri ataupun kita gunakan hadis dhaif. Jadi Imam Abu Daud, bahkan ramai ulama salaf dahulu mengatakan hadis dhaif lebih baik digunakan berbanding kita gunakan akal fikiran kita sendiri, ijtihad. Manakala Sunan An-Nasa'i, kedudukan hadisnya diterangkan secara umum. Kita menyusun kitab Sunan yang disebut Sunan Nasa'i ini merujuk kepada Sunan As-Sughra. Sebab Imam An-Nasa'i ada dua kitab. Satu Sunan Al-Kubra yang besar, satu lagi Sunan As-Sughra. Jadi Sunan As-Sughra ataupun disebut Al-Mujtaba, ini adalah hadis-hadis yang telah disaring oleh Imam An-Nasa'i, dan dimuatkan kesemuanya itu untuk dijadikan hujah dalil dalam hukum hakam, walaupun ada hadis-hadis yang dhaif di dalamnya, tapi jumlahnya sedikit, berbeza dengan jumlah hadis yang dikritik yang dhaif tadi dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi. Jumlahnya dalam Sunan Nasa'i sedikit. Manakala walaupun tentang Sunan Nasa'i tadi ada pertikaian tentang kedudukan Sunan As-Sughra itu, adakah dia ringkasan daripada Sunan Al-Kubra ataupun bukan. Tapi mengikut data-data maklumat yang lebih kuat mengatakan ianya adalah berasingan. Sunan As-Sughra bukan disaring daripada Sunan Al-Kubra, tapi dia mengikut manhaj yang telah ditetapkan oleh Imam Nasa'i sendiri, untuk memuatkan hadis-hadis yang dijadikan dalil dalam hukum hakam. Baik. Kemudian Sunan Ibnu Majah, yang ini diletakkan di akhir dalam kategori Al-Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis yang 6, sebab ianya kedudukannya di bawah sedikit berbanding ke 5 kitab yang sebelumnya. Sunan Ibnu Majah ini tidak diterangkan kedudukan hadisnya. Bahkan ada hadis-hadis yang dikritik sebagai palsu di dalam ataupun mungkar di dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi sebab itu kedudukannya itu terkebawah berbanding 5 kitab yang sebelumnya. Jadi kalau ikut urutan secara ilmiah, tak boleh kita suka-suka sebut Sunan Ibnu Majah dahulu, ataupun kita sebut di tengah-tengah, kita sebut Sahih Bukhari. Al-Kutubus Sittah ialah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi. Kita sebut dia punya kedudukan dia itu di tengah-tengah. Ini kalau secara ilmiah ni tak betul. Walaupun dari segi jawapan betul lah, dia dapat menyatakan 6 buah Al-Kutubus Sittah itu dengan betul, tapi susunannya itu tak betul. Baik, ini kedudukan hadis-hadis secara umum yang perlu kita ketahui. Ada banyak lagi kitab-kitab hadis yang muktamad, seperti kitab Muwatta Al-Malik yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian Sunan Asy-Syafi'i, yang mana Sunan Asy-Syafi'i ini berbeza dengan Musnad Asy-Syafi'i. Musnad Asy-Syafi'i disusun oleh orang lain dan dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Tapi Sunan Asy-Syafi'i ini memang susunan Imam Asy-Syafi'i sendiri. Ini yang ditarjihkan yang mengikut kajian Dr. Khalil Ibrahim Mullah Khatir, yang mengatakan Sunan Asy-Syafi'i ini memang disusun oleh Imam Syafi'i sendiri, dan diriwayatkan
dengan sanad yang sahih. Dan kebanyakan hadis di dalamnya itu sahih kecuali yang diterangkan sebab dhaifnya, diterangkan kelemahannya oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan walaupun kadang-kadang hadis itu dhaif, tapi ada disokong oleh riwayat-riwayat yang lain. Kemudian Musnad Ahmad, sebuah kitab hadis yang besar ni, yang mana Musnad Ahmad ini dikatakan hadis-hadisnya itu mencakupi ke semua ataupun hampir ke semua hadis-hadis yang terkandung dalam Al-Kutubus Sittah. Hadis yang terkandung dalam Al-Kutubus Sittah tu hampir kesemuanya itu ada dalam Musnad Ahmad. Dan kedudukan hadisnya diterangkan secara umum, ada diriwayatkan bahawa hadis-hadis yang dimuatkan oleh beliau di dalamnya itu adalah hadis yang boleh diguna pakai mengikut mazhabnya lah. Sebab mazhab Imam Ahmad tadi seperti mana yang saya sebutkan tentang mazhab Imam Abu Daud, hadis dhaif itu lebih baik daripada ijtihad. Begitu. Dan Imam Abu Daud ini adalah murid kepada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini yang meletakkan kaedah hadis dhaif itu lebih aku sukai daripada hadis dhaif, lebih aku sukai daripada ra'yir rijal, daripada ijtihad para rijal, alim ulama. Walaupun ada hadis yang dhaif di dalam Musnad Ahmad, tetapi itu tidak sampai kepada tahap palsu. Walaupun ada yang dikatakan hadis palsu, tetapi ini telah dijawab oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam sebuah kitab yang khusus membahaskan hadis-hadis yang dikritik dalam Musnad Ahmad, dalam kitab Al-Qaul Al-Musaddad yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dan sekiranya ada hadis-hadis yang palsu, itu bukan riwayat daripada Imam Ahmad, tetapi riwayat daripada anaknya Abdullah bin Ahmad ataupun daripada murid kepada Abdullah, iaitu Abu Bakar Al-Qati'i, tak silap saya. Baik. Kemudian kitab Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Al-Hakim ini tiga kitab yang cuba nak menghimpunkan hadis-hadis yang sahih, yang mana kedudukannya kebanyakannya sahih tapi tidak sama seperti mana Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Namanya Sahih Ibnu Hibban, tapi tidak sama levelnya itu seperti mana Sahih Al-Bukhari. Namun diterimalah sebagai sahih di sisi beliau. Kesemua hadisnya sahih menurut syarat beliau. Manakala dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, kesemua hadisnya sahih kecuali yang beliau tangguhkan statusnya. Ada hadis-hadis yang beliau tidak pasti sama ada ia sahih ataupun tidak. Jadi kita kena alert lah. Kemudian Mustadrak Al-Hakim kebanyakannya juga sahih dan diterangkan kedudukannya. Setiap hadisnya diterangkan seperti mana Imam At-Tirmizi tadi. Cuma dalam Mustadrak Al-Hakim ini ada hadis-hadis yang beliau terlepas pandang dalam menilainya sebagai sahih. Jadi ini yang menjadi kritikan terhadap kitab Mustadrak Al-Hakim. Dan sehingga ulama bersepakat bahawa Al-Hakim ini bersifat tasahul. Maknanya dia agak longgar dalam menilai hadis sebagai sahih, sedangkan hadis itu dhaif, ataupun hadis itu dikatakan sebagai palsu, batil. Seperti contohnya Imam Az-Zahabi, beliau ada membuat ringkasan kitab Mustadrak Al-Hakim dan beliau turut mengkritik hadis-hadis yang dhaif ataupun hadis yang menurut beliau palsu, yang terdapat dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Namun secara umum majoriti hadis-hadisnya adalah sahih. Dan antara penilaian umum yang
perlu kita tahu tentang kitab-kitab hadis ini juga, selain daripada yang saya kongsikan di atas, ialah penilaian umum menurut Imam As-Suyuti, walaupun ini tidak boleh diguna pakai secara terperinci, secara khusus, ya, tetapi boleh kita dapat gambaran, untuk kita dapatkan gambaran secara umum tentang kedudukan kitab-kitab hadis ini. Okey. Jadi kata Imam Suyuti, saya ringkaskan, sekiranya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hibban, juga Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ada lagi kitab Ad-Diya Al-Maqdisi, ya, dalam kitab Al-Mukhtarah. Jadi apa ni, kata Imam Suyuti, semua hadis dalam kelima-lima kitab tersebut sahih, kecuali kitab Al-Mustadrak yang ada hadis-hadis yang dikritik itu, maka ianya tidak mencapai tahap sahih. Begitu juga hadis-hadis yang terdapat dalam Muwatta' Malik, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Abi Awanah, Sahih Ibnu Sakan, ya, Al-Muntaqa oleh Ibnu Al-Jarud, dan kitab-kitab Al-Mustakhrajat terhadap kitab-kitab yang tersebut itu, maka ianya secara umum adalah sahih. Manakala dalam kitab selain daripada yang tersebut, ya, seperti Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, ya. Jadi di dalam kitab-kitab ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ada yang dhaif. Manakala dalam Musnad Ahmad, maka ada hadisnya makbul. Makbul ini umum, ya. Sama ada sahih, hasan ataupun dhaif, yang tadi diguna pakai kerana tidak ada hadis lain dalam sesuatu masalah tersebut. Dalam sesuatu bab itu tidak ada hadis lain, maka boleh digunakan pakai dalam bab hukum. Dan hadis yang dhaif di dalamnya dekat dengan hadis hasan. Hadis yang dhaif dalam Musnad Ahmad dekat dengan hadis hasan. Ini secara umum saja, ya, secara umum. Dan seterusnya kitab-kitab hadis yang mana jika disandarkan kepadanya, ianya menunjukkan hadis tersebut dhaif. Kalau yang tadi itu ada yang sahih, hasan dan dhaif. Tapi kitab-kitab yang kategori ketiga ini ialah kitab-kitab yang jika hadis itu hanya terdapat dalam kitab-kitab tersebut, maka ianya menunjukkan bahawa terdapat kelemahan, ya, sifat dhaif pada hadis tersebut, seperti kitab Al-Uqayli dalam kitab Ad-Du'afa, ya, kitab Ibnu Adi, ya, dalam kitab Al-Kamil, kitab Tarikh Baghdad oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kitab Tarikh Dimash oleh Ibnu Asakir, ya, kitab Nawadir Al-Usul oleh Al-Hakim At-Tirmizi, kitab Musnad Al-Firdaus oleh Imam Ad-Dailami. Jadi kalau hanya diriwayatkan oleh kitab-kitab ini sahaja, maka ianya menunjukkan bahawa hadis itu dhaif secara umum. Jadi ini gambaran yang diberikan oleh Imam As-Suyuti tentang kedudukan kitab-kitab hadis, ya, secara amlah. Dan hal ini turut diperincikan oleh Imam Al-Laknawi dalam satu kitab beliau yang sangat bagus, iaitu kitab Al-Ajwibah Al-Fadilah. Beliau membincangkan kedudukan kitab-kitab ini secara detail, ya, daripada muka surat 66 hingga muka surat 139. Ya. Jadi banyak halaman yang digunakan ni untuk menerangkan, ya, tentang kedudukan kitab-kitab ini. Bolehlah rujuk, ya, kepada kitab beliau Al-Ajwibah Al-Fadilah yang telah ditahqiq oleh Al-Muhaddits Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahmatullah alaihi. Jadi antara yang perlu kita ketahui tentang dalam berinteraksi dengan hadis ini ialah bagaimana kita berinteraksi dengan hadis yang dhaif. Dan telah saya sebutkan tadi bahawa jumhur ulama, ya, bahkan Imam An-Nawawi menghikayatkan bahawa beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadail al-a'mal adalah ijma' para ulama. Ini disebut oleh beliau dalam
kitab Arba'in Nawawiyah, dalam kitab Al-Majmu' dan juga dalam kitab sebuah kitab kecil, At-Tarkhis fil Ikram bil Qiyam, tentang masalah untuk kita memuliakan orang yang datang itu dengan berdiri, kita berdiri. Boleh ke tak boleh? Dan hadis dhaif harus meriwayatkan hadis dhaif tanpa perlu menjelaskan kedhaifannya. Ini yang disebut dalam kitab ulum al-hadis, ya, tanpa perlu kita jelaskan kedhaifannya, tetapi ada cara dia lah, seperti kita menggunakan lafaz diriwayatkan, disampaikan, ya, dikhabarkan, iaitu lafaz-lafaz yang menunjukkan tamrid, yang menunjukkan hadis itu sebagai hadis yang dhaif. Jadi tak perlu kita kata ini hadis dhaif. Hanya perlu gunakan sirah atau lafaz tamrid sahaja. Dan dengan dua syarat. Boleh dengan dua syarat, ianya tidak berkait dengan akidah, ya, seperti sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Ini memang berkait rapat dengan akidah, ya, tentang sifat Allah. Dan juga berkaitan dengan hukum hakam syarak, ya, seperti halal haram, ya, dan manakala selain kedua-duanya, selain akidah dan hukum, boleh, ya, harus menggunakan hadis dhaif, ya, seperti dalam Fadail al-Amal, dalam kisah-kisah, ya, hikayat, ya, dalam memberi ceramah, motivasi, ya, khususnya ta'at targhib wa tarhib. Dan ada tiga syarat, ya, ada tiga syarat yang perlu kita ketahui, dan ini disepakati oleh para ulama, yang mengarang kitab-kitab ulum al-hadis, yang mana syarat ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, dan diriwayatkan oleh muridnya Al-Hafiz As-Sakhawi. Syarat untuk beramal dengan hadis dhaif tadi, pertama, syarat yang disepakati oleh ulama, bahawa kedhaifannya itu tidak berat, maknanya tidak terlalu dhaif, seperti kita kata istilahnya dhaif jiddan, sangat dhaif. Jadi kalau sangat dhaif secara sepakat, ya, disepakati oleh para ulama, maka tak boleh, itu tidak boleh. Jadi kedhaifannya itu tidak berat, sehingga tidak ada qarinah, tidak ada sokongan-sokongan, dalil-dalil, bukti-bukti sokongan yang boleh menunjukkan bahawa ianya boleh diterima. Maka terkeluar hadis perawi yang bersendirian meriwayatkannya, hanya dia saja yang meriwayatkannya, ya, sendirian, dari kalangan perawi pendusta, kadzab, ya. Hanya orang-orang yang kadzab ini yang meriwayatkannya, memang tertolaklah. Atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta, tak pasti lagi, tapi dituduh, dia bukannya fitnah. Kalau fitnah ni benda yang tak betul, ya. Tuduh tu tak betul, tapi bila tuduh ni artinya ada bukti-bukti yang mengarahkan ke arah itu, bukti-bukti. Jadi dituduh berdusta. Dan juga perawi yang teruk kesilapannya, ya. Kalau contohnya perawi yang memang ingatannya itu sangat lemah, memang bercampur aduk, dan dia meriwayatkannya hanya menggunakan ingatan dia sahaja, dia goreng ikut suka hati dia, ikut ingatan dia, tak boleh. Kalau ingatan dia lemah, dia kena meriwayatkan daripada catatan, daripada buku yang dia tulis, dia catat daripada gurunya. Jadi bila dia tulis itu confirm lah, tidak berubah, tidak berubah. Kalau dia catat, ini namanya dobit kitab, iaitu kita menjaga riwayat itu berdasarkan penulisan catatan yang diriwayatkan daripada gurunya. Jadi memang confirm, tak berubah. Itu tak ada masalah kalau dia mempunyai ingatan yang lemah. Tapi kalau ingatan dia lemah, tak ada catatan, maka ini memang diragui. Kedua, ianya termasuk di bawah asal, dalil yang umum, asal ataupun
dalil yang umum, sama ada Al-Quran dan hadis. Maka terkeluar hadis yang direka-reka dan yang mana yang memang tidak ada asal, tak ada dalil asal. Yang ketiga, tidak mengiktikadkan ianya sahih, sabit ketika beramal dengan bahawa kita amalkan itu ianya sebagai hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh ya. Hadis itu dhaif tapi dalam diri kita, iktikad kita sahih, mana boleh bercanggah. Jadi hadis tersebut dhaif, maka iktikad kita pun bahawa hadis itu hanya ada kemungkinan ianya sahih. Ihtimal ya, boleh jadi kemungkinan ianya sahih. Itu tak apa. Itu maksud dia. Maksudnya kita mengiktikadkan bahawa hadis itu ada kemungkinan sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena ada ihtimal. Bukannya kita amalkan itu ya, dengan meyakini ini sahih ni daripada Nabi ini. Padahal dah tahu dah hadis itu dhaif, tapi keyakinan kita sahih. Kan tak apa ni sepadan. Kenapa? Sebab perkara ini berkait dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita khawatir ya, kita menyandarkan kepada baginda apa yang tidak baginda katakan pada hakikat sebenarnya. Namun dalam perkara fadail al-a'mal, at-targhib wa tarhib dan seumpamanya itu, ulama memberi kelonggaran. Jadi kalau ada ihtimal pun boleh, tidak ada masalah ya. Selain hadis dhaif, ada lagi tentang kedudukan hadis ini yang perlu kita ketahui dalam berinteraksi dengan hadis, terutama tentang hadis-hadis palsu ya, yang mana memang kita kena jauhi dan kita kena tolak sekiranya memang disepakati bahawa ianya hadis yang palsu, dusta dan dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara dusta dan palsu. Ya. Jadi untuk mengelakkan ya, untuk kita daripada menggunakan hadis-hadis ini, jadi ulama menggalakkan untuk kita rajin ya, untuk menelaah hadis-hadis kitab-kitab hadis palsu yang telah memang disusun secara khusus ya, oleh para ulama hadis. Ya. Banyak ya, kitab-kitab yang telah menghimpunkan ya, hadis-hadis palsu ini supaya dikenali, ya, diketahui dan dijauhi. Jadi banyak kitab-kitab hadis palsu yang telah disusun oleh para ulama, antaranya kitab Tazkirah Al-Mawdu'. Walaupun perlu juga kita ketahui ada sebahagian ulama-ulama yang menyusun kitab-kitab hadis palsu ini agak tegas, keras sedikit ya, sehingga ada hadis yang dhaif pun dihukumkan palsu juga. Dihukumkan palsu padahal dia tak sampai palsu. Dhaif dengan palsu berbeza ya, tak sama. Dari segi definisi pun tak sama. Jadi ini metod ataupun manhaj yang digunakan ini juga kita kena perhalusi. Namun secara umum kita kena merujuk ya, kitab-kitab yang membincangkan tentang hadis palsu ini ya, seperti kitab Tazkirah Al-Mawdu'at oleh Abul Fadl Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi, ya, kitab Al-Mawdu'at fil Ahadith Al-Marfu'at oleh Al-Jawzaqani, Jawzaqani. Kemudian yang ketiga kitab Al-Mawdu'at Al-Kubra oleh Imam Abdul Faraj Abdul Rahman Ibnu Al-Jauzi. Dan Ibnu Al-Jauzi ini agak keras dalam menghukum hadis ya, sebagai palsu. Bahkan ada hadis yang sahih. Bahkan ada hadis yang sahih dihukumkan sebagai palsu. Jadi menyebabkan kitab beliau ini dikritik. Ya, kitab Al-Mawdu'at Al-Kubra ini dikritik. Ya, kalau tadi Imam Al-Hakim ya, dikritik sebab mensahihkan hadis yang palsu, maka Ibnu Al-Jauzi ya, dikritik sebab dia memalsukan hadis yang sahih. Dia dua tokoh ini dia disebut sebagai tasahul ya, agak longgar. Satu longgar dalam menghukum hadis sebagai sahih, yang Ibnu Al-Jauzi longgar ya, dalam menghukum hadis sebagai palsu.
Manakala yang lain-lain kurang diberikan kritikan yang seperti mana kritikan yang diberikan kepada Imam Ibnu Al-Jauzi rahmatullah alaih. Antara kitab-kitab yang menghimpunkan hadis palsu, kitab Al-Mughni Anil Hifzi wal Kitab, panjang nama kitab ya, biqaulihim lam yasih syai' fi hadzal bab, oleh Al-Hafiz Abu Hafs Umar bin Badr Al-Mausili. Kitab Tahzir Al-Khawas min Akadzib Al-Qussas oleh Al-Hafiz Jalaluddin Asyuti, dan seterusnya lah, yang boleh semak sendiri. Dan antara karya yang penting juga yang boleh kita telaah ialah karya-karya dia bukan khusus hadis palsu, bukan, tapi dia menghimpunkan hadis-hadis yang popular, masyhur di kalangan masyarakat. Jadi dia kumpulkan hadis-hadis tersebut dan dinyatakan hadis ini masyhur tapi dia dhaif, masyhur tapi dia sahih, kita ada masalah. Ada hadis yang masyhur tapi tak ada sumber, tak ada la aslalah, tidak ada sumber asal. Jadi dinyatakan setiap kedudukan hadis-hadis tersebut ya. Antara yang terbaik kitab Al-Maqasid Al-Hasanah fi bayan kathirin min al-ahadith al-mushtaharah atau al-mushtahirah ala al-alsinah oleh Al-Hafiz As-Sakhawi, dan juga antara kitab yang ini terbaik juga Kashful Khafa wa Muzil Al-Ilbas oleh Al-Hafiz Al-Ajluni. Baik. Kemudian selain kedudukan hadis-hadis yang telah saya jelaskan, ada hadis-hadis yang diperselisihkan statusnya. Ini bagaimana? Sebahagian ulama kata sahih, sebahagian ulama kata dhaif. Jadi hadis-hadis yang diperselisihkan statusnya ini haruslah kita cermat, kita perlu perhalusi dan teliti ya, semua maklumat yang disebut kedua-dua pihak tadi. Dan ini memanglah tugas ya, orang yang pakar mahir dalam ilmu hadis. Jadi kalau orang awam mungkin dia tak dapat nak membezakan bagaimana nak meneliti dan memperhalusi mana satu yang betul. Jadi perlu merujuk kepada orang yang pakar, orang yang ahli dalam ilmu hadis. Jadi perhatikan ya dengan teliti dan cermat sebab-sebab yang mendorong sesuatu pihak itu menghukumkannya dhaif ataupun maudhu', dan pihak yang menghukumkannya sebagai sahih dan hasan. Sekiranya sudah jelas, barulah kita tarjih, kita pilih mana yang lebih tepat. Pilihlah apa yang nyata sabitnya. Ini kata Imam Al-Laknawi, pilih mana yang nyata sabitnya dan tinggalkan apa yang sudah nyata dhaifnya. Jadi kita buat pemilihan, pentarjihan ya, antara kedua-dua pandangan. Jadi Imam Nawawi membawakan contoh-contoh hadis yang diperselisihkan oleh ulama, contoh hadis tentang solat tasbih yang mana matanya itu agak pelik sebab dia mendetailkan tentang kaifiat untuk melakukan solat tersebut dengan panjang lebar ya. Jadi diperselisihkan status sehingga akan dihukumkan palsu oleh Ibnu Al-Jauzi ya, dan dimasukkan dalam kitab Al-Mawdu'at beliau. Namun sebagian ulama lain menghukumkannya sebagai dhaif dan sebahagian ulama lagi menghukumkannya sebagai sahih ya, ataupun hasan ya, sebab ada riwayat-riwayat yang menyokongnya. Jadi meningkat walaupun dhaif tapi dia meningkat kepada hadis hasan. Jadi kata Imam Al-Laknawi rahmatullah alaih ya, setelah diteliti dan diamati pendapat semua pihak ya, kata beliau, maka jelaslah ya, bagi orang yang mahir lemahnya pendapat orang yang menghukumkannya sebagai palsu. Ya, juga dapat diketahui punca orang yang menghukumkannya sebagai dhaif. Sebab apa dihukumkan dhaif? Kerana dia hanya menghukum sebahagian jalan riwayatnya sahaja. Dia hukum satu jalan riwayat sahaja, dia tak tengok jalan riwayat yang lain. Ya, manakala orang yang menghukumkannya sebagai sahih adalah kerana dia meneliti semua jalan riwayat. Di samping setengah jalan riwayatnya adalah didapati ada yang hasan ya. Maka inilah pendapat yang lebih muktamad dan dapat diterima sebagaimana yang telah dikupas secara detail oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz Ibn Hajar
dan Al-Hafiz As-Suyuti dalam kitab mereka. Jadi ini memerlukan kepada penelitian terhadap pandangan semua pihak yang berselisih pandangan. Itu satu contoh. Dan saya tak akan sebutkan ke semua contoh lah. Ada banyak contoh yang dibawakan oleh Imam Laknawi. Contoh talabul ilm faridah ala kulli muslim, man zara qabli wajabat lahu syafaati. Sehingga 8 contoh. 8 contoh. Kemudian selain hadis-hadis yang diperselisihkan kedudukannya dan juga hadis-hadis yang telah dikenal pasti kedudukannya sebelum ini yang telah saya terangkan, terdapat hadis-hadis yang mungkin belum dikenal pasti kedudukannya, tak tahu. Tak ada ulama yang menaskan, menyatakan bahawa hadis itu sahih, dhaif, hasan, maudhu' dan seumpamanya, tak ada. Tidak ada data, dan juga ada hadis yang tidak ditemukan sumbernya, tidak ditemukan sumber. Mungkin disebabkan sumbernya itu telah hilang, sumber asal telah hilang, yang tidak sampai kepada kita pada hari ini. Jadi Al-Hafiz Ibn Salah menukilkan daripada Imam Al-Baihaqi yang menyatakan bahawa hadis-hadis yang telah sahih atau berada antara sahih dan dhaif telah pun dibukukan dan ditulis dalam kitab-kitab yang telah dihimpunkan oleh para imam hadis, dan tidak harus, la yajuz, ada sesuatu hadis yang terlepas daripada mereka, ada yang terlepas pandang. Jadi macam tak mungkin sebab telah melalui tempoh jarak masa yang panjang, kurun kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi ramai dah ulama-ulama yang meriwayatkan hadis dan disaring, ditapis. Jadi tak mungkin ada hadis yang terlepas. Dia melalui tempoh zaman yang panjang tadi, ada hadis yang terlepas yang tidak diketahui oleh mana-mana ulama dalam kurun-kurun yang terdahulu. Walaupun secara logik harus juga ada, tapi secara umum tidak ada yang terlepas, tidak ada yang terlepas. Tapi dari segi logik harus ada yang terlepas ke atas sebahagian mereka, kerana adanya jaminan walaupun harus ada yang terlepas ke atas sebahagian mereka lah, maknanya mungkin ada yang tidak diketahui oleh sebahagian ulama tapi diketahui oleh sebahagian ulama yang lain. Ini biasalah, maknanya medan penguasaan setiap ulama itu berbeza antara satu sama lain. Jadi sangat sukar untuk kita, walaupun logik lah, dari segi logik itu mungkin ada hadis yang satu dua hadis yang terlepas pandang, tetapi secara umumnya tidak harus bahawa ada hadis yang terlepas sehingga tidak diketahui dan diriwayatkan oleh mereka, kerana adanya jaminan yang mempunyai syariat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjaga syariat Islam ini. Allah Taala telah menjanjikan, menjamin menjaga Al-Quran Al-Karim, dan termasuk juga dalam konteks tersebut ialah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis ini juga adalah wahyu. Hadis juga adalah wahyu, bukan sahaja Al-Quran itu sebagai wahyu, hadis juga adalah wahyu. Jadi wahyu ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Al-Baihaqi, maka barang siapa yang membawa pada hari ini sebuah hadis yang tidak terdapat di sisi mereka semua. Imam Baihaqi ini dalam kurun kelima. Imam Baihaqi ini dalam kurun kelima hijrah. Jadi hadis itu telah melalui proses riwayatan kurun pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi Imam Baihaqi ini kurun kelima hijrah. Jadi dia kata barang siapa yang membawa pada hari ini sebuah hadis yang tidak terdapat di sisi mereka semua, tidak harus diterima daripada. Tidak harus diterima. Ini secara umum, kaedah umum. Secara ringkas, dalam bidang hadis kita perlulah merujuk kepada ulama takhrij hadis muktabar yang sudah diiktiraf keilmuan mereka. Jadi kita rujuklah, setiap ilmu itu kita kena rujukkan kepada ahlinya. Sudah tentulah dalam bidang hadis yang ahlinya ialah ulama hadis. Kalau dalam bidang fiqh ahlinya ulama fiqh, tafsir ahlinya ialah ulama tafsir.
Dalam bidang usul, ahlinya ialah ulama usul. Dalam bidang tasawuf, ahlinya ialah ulama tasawuf. Jadi dalam bidang hadis, ahlinya ulama hadis seperti Imam Al-Baihaqi, Al-Munziri, Az-Zaila'i, An-Nawawi, Imam Ibn Kathir, Az-Zahabi, Az-Zaila'i, Al-Iraqi, Al-Busiri, Al-Haythami, Imam Ibn Hajar, As-Sakhawi, As-Suyuti dan lain-lain. Walaupun kemungkinan ada kritikan-kritikan dari segi manhaj yang digunakan pakai, sebahagian manhaj yang digunakan pakai, namun itu adalah berbentuk khusus. Tapi secara umum mereka inilah, dan lain lagi sebagainya yang tidak saya sebutkan kesemuanya, yang mana mereka ini berkecimpung dalam bidang hadis, yang telah mewakafkan diri mereka, yang mengabdikan diri mereka dalam berkhidmat terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kaedah yang pertama yang perlu untuk kita ketahui dalam kita berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita kena mengenal pasti kedudukan sesuatu hadis yang kita dengar, yang sampai kepada kita. Kaedah yang kedua, dalam berinteraksi dengan hadis ini, hendaklah kita menghimpunkan hadis-hadis yang sama makna, yang semakna, atau hadis-hadis yang berkaitan dalam sesuatu masalah. Kita kena kumpulkan untuk kita faham betul-betul apakah sebenarnya kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena melihat semua jalan-jalan riwayat yang ada bagi sesuatu bab, sesuatu masalah yang dibahaskan. Dan hadis perlu dihimpunkan. Ini memang penting untuk kita himpunkan jalan-jalan riwayat sesuatu hadis. Selain dapat menguatkan kedudukan hadis itu, ianya juga dapat menafsirkan antara satu sama lain. Boleh jadi satu hadis itu diriwayatkan secara ringkas, tapi hadis yang sama diriwayatkan dengan ada lafaz tambahan, ada penjelasan tambahan. Jadi dia boleh menafsirkan antara satu sama lain. Kata Imam Yahya Ibn Ma'in, seorang tokoh besar hadis, dia mengatakan, "Lau lam naktub al-haditha min 30 wajhan ma aqalnah." Sekiranya kami tidak menulis hadis daripada 30 wajah, 30 jalan riwayat, kami tidak akan dapat memahaminya. Kata Imam Yahya bin Ma'in. Maknanya kalau hanya satu riwayat saja, ini belum boleh nak faham betul-betul. Bolehlah faham, tapi nak faham betul-betul tu, faham betul seperti mana kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memerlukan kepada hingga 30 wajah semua. Kena tengok satu persatu, tengok mana yang ada kekurangan lafaz, ada tambahan lafaz, dan sebagainya, ada perbezaan lafaz pula, kerana tadi mungkin diriwayatkan secara makna, maka ada perbezaan lafaz antara satu hadis dengan hadis yang lain. Jadi kena tengok semua apakah sebenarnya yang asal, lafaz Rasulullah yang asal, dan apakah kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tugas para alim ulama dalam untuk mengenal pasti muradullah wa murad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak mengenal kehendak sebenar Allah Taala dalam Al-Quran ni apa, dan kehendak sebenar Rasulullah dalam hadis-hadis baginda ni apa. Ini adalah tugas para alim ulama. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-hadith idza lam tujma' turuqu lam tafhamhu wal hadith yufassar ba'dahu ba'da. Yufassir ba'dahu ba'da. Dan hadis ini jika kamu tidak himpunkan jalan-jalan riwayatnya, kamu tidak akan dapat memahaminya. Imam Ahmad bin Hanbal yang juga tokoh besar hadis yang banyak mengetahui tentang hadis-hadis yang diriwayatkan di zamannya, sehingga dikatakan riwayatnya mencapai 750,000 riwayat. Riwayat maknanya jumlah yang besar itu termasuk asar sahabat dan juga tabi'in. Manakala Imam Yahya bin Ma'in dikatakan menghafal sehingga 1 juta hadis. Kalau Imam Ahmad 750,
Imam Yahya bin Ma'in dikatakan sehingga 1 juta hadis. Walaupun ada riwayat tentang Imam Ahmad pun 1 juta hadis juga. Tapi nak menunjukkan bahawa betapa luasnya ilmu yang mereka ada ini, sehingga mereka mampu untuk menghimpunkan semua jalan-jalan riwayat sesuatu hadis untuk memahaminya. Dan hadis saling mentafsirkan antara satu sama lain. Begitu juga kata-kata daripada Imam Ali bin Al-Madini, al-bab idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Sesuatu masalah, satu bab itu jika tidak dihimpunkan jalan-jalan riwayatnya, maka tidak akan jelas kesalahannya. Maknanya tak nampak mana yang salah, mana yang betul. Jadi kena himpunkan semuanya baru nampak, oh ini ada kesilapan perawi dalam meriwayatkannya. Oh ini ada perbezaan lafaz. Jadi kena tengok mana yang lebih tepat. Kalau lafaz itu berbeza tapi seerti tak ada masalah. Yang masalah bila berbeza berlainan erti. Pengertiannya berbeza. Jadi nanti istinbatnya berbeza. Sebab itulah berlaku perselisihan. Jadi di kalangan ulama fiqh, para fuqaha dahulu, dalam memahami hadis-hadis ini dan mengistinbatkan hukum daripadanya. Contoh hadis yang perlu kita himpunkan jalan-jalan riwayatnya seperti hadis iftiraq al-ummah. Ini saya bawakan contoh, satu contoh saja. Hadis iftiraq al-ummah, maknanya umat Islam ini nanti akan berpecah kepada 73. Ya. Diriwayatkan bahawa Rasulullah menyebut ahlul kitab berpecah 72 millah, 72 cabang. Dan umat ini, umat Islam akan berpecah kepada 73 cabang. Dan 72 dalam neraka, manakala satu sahaja dalam syurga. Wahyal jamaah. Yang dalam syurga itu adalah al-jamaah. Jadi lafaz al-jamaah ini agak samar. Agak samar. Padahal tadi itu semua tu ialah umat Islam. Jamaatul muslimin. Umat Islam. Ataupun umat itu bukan umat Islam, tapi semua umat yang perlu mengikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang perlu mengikut dakwah, iaitu umat yang apabila Nabi diutuskan sebagai Nabi akhir zaman, maka semua umat manusia itu kena ikut syariat yang terakhir yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah maksud al-ummah? Itu juga samar. Perkataan al-ummah itu juga samar. Adakah al-ummah itu merujuk kepada semua manusia, muslim dan kafir, ataupun al-ummah itu merujuk kepada umat Islam sahaja? Jadi untuk memahaminya ini, maka ada satu kajian yang menarik yang telah dibuat oleh Syekhna Al-Muhaddith Sayyidi Muhammad bin Ibrahim Al-Kitani hafizahullah, yang telah menghimpunkan jalan-jalan riwayat hadis ini dalam kitab beliau yang menarik, Al-Azimah bitahqiq al-qaul haula al-ummah. Jadi bila kita tengok ada hadis yang diriwayatkan daripada maknanya ini dalam topik yang sama, ada berbagai-bagai riwayat daripada para sahabat, daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Amr bin Al-As, Anas bin Malik, Abu Hurairah, yang di tengah tu ialah yang dikatakan selamat. Kumpulan yang dikatakan selamat. Al-mustafna fil hadis itu artinya kumpulan yang dikatakan selamat masuk dalam syurga. Manakala yang akhir, sebelah kiri akhir itu ta'rifu, ialah definisi apakah kumpulan yang selamat itu. Siapakah kumpulan yang selamat itu? Jadi riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan hanya menyebut kumpulan yang selamat al-jamaah, tapi tak dinyatakan
Ini riwayat Muawiyah radhiyallahu anhu. Manakala riwayat Abdullah bin Amr menyatakan kumpulan yang selamat satu millah, satu bahagian, satu kumpulan yang selamat. Jadi dinyatakan siapakah yang selamat itu? Man kana alama ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang yang berada di atas jalan yang aku dan para sahabatku di atasnya. Orang yang berada di atas jalan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Maknanya dia mengikut Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ini kumpulan yang selamat, definisi dia. Orang yang berpegang dengan sunnah, yang mengikut Nabi dan para sahabatnya. Manakala riwayat Anas bin Malik dinyatakan satu millah yang selamat, iaitu al-jamaah, umum. Al-jamaah. Dan ini merujuk kepada jamaatul muslimin lah, jamaatul muslimin. Kemudian riwayat Abu Hurairah tidak ada tambahan, dia hanya menyatakan umat Islam berpecah kepada 73 dah. Tidak menyatakan mana yang selamat, mana yang tidak selamat. Kemudian ada satu riwayat Abu Darda, Abu Umamah, Wasilah dan Anas, 4 orang sahabat menyebut yang selamat ialah as-sawadul a'zab. As-sawadul a'zab, maknanya kumpulan orang yang terbesar, kumpulan manusia yang terbesar, yang ramai, paling ramai sekali. Jadi yang paling ramai ini ialah man kana alama ana alaihi wa ashabi, yang mengikut Nabi dan para sahabatnya. Jadi ini kumpulan yang terbesar. Kemudian hadis Anas bin Malik menyebut kumpulan yang selamat ialah firqah, kumpulan, al-firqah. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang mengikut Nabi dan para sahabat. Dia riwayat Abu Umamah hanya menyebut kumpulan yang selamat ialah as-sawadul a'zam. Riwayat Auf bin Malik tidak menyebut mana kumpulan yang selamat, dan Anas bin Malik menyebut yang selamat ialah satu kumpulan al-firqah, iaitu al-jamaah. Dan ada satu riwayat daripada Amr bin Auf, yang selamat ialah satu firqah, iaitulah al-Islam wa jama'atuhum, iaitu agama Islam dan kumpulan dan jamaahnya. Maknanya orang Islam lah jamaatul muslimin. Jadi bila melihat riwayat ini, telah dibuatkan kesimpulan bahawa perpecahan umat itu ialah umat dakwah. Ini menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Kittani, yang dimaksudkan dengan al-ummah itu adalah ummatud. Jadi yang berpecah itu ialah umat dakwah, iaitu semua manusia yang ditujukan kepada mereka seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Semua umat kafir, muslim semua, ummatud dakwah ni semua. Adapun yang akan selamat secara khusus ialah umat Islam, iaitu ummatul ijabah. Ummatul ijabah ni ialah yang maknanya menyahut seruan Nabi, yang memeluk Islam. Jadi yang selamat ni seluruh umat Islam yang menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesimpulan yang beliau nyatakanlah berdasarkan riwayat-riwayat tadi itu, maka dibuat kesimpulan maksud al-ummah itu ialah ummatud dakwah. Jadi yang selamat itu ialah ummatul ijabah, semua umat Islam. Maknanya selamat masuk dalam syurga itu walaupun sebelumnya dia masuk dalam neraka. Itu maksud dia. Kerana bukan semua umat Islam ini dia soleh, ada yang toleh, ada yang fasik, ada yang melakukan berbagai-bagai keburukan, kejahatan dan sebagainya. Tapi Islam dia masih lagi berpegang teguh dengan iman dia. Walaupun masuk dalam neraka, tapi nanti kemudian akan masuk dalam syurga. Jadi semua yang masuk dalam syurga itu dipatnya disebutkan sebagai 73 satu daripada 73 golongan tadi. Jadi yang 73 itu ialah yang memang betul-betul kafir, yang langsung tidak beriman, sedikit pun dia tidak mengucapkan syahadah. Itu maksud dia.
Dan beliau mengukuhkan dapatannya ini dengan hadis innakum tatimun sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Sesungguhnya kamu sekalian, ya, umat Islam adalah umat yang menyempurnakan 70 umat. Maknanya sebelum umat Islam ni, sebelum ni ada 70 umat. 69 umat. Jadi umat yang Islam ni adalah umat yang ke-70. Kamu sekalian adalah yang terbaik dan yang paling mulia di sisi Allah. Dalam riwayat lain mengatakan kamu sekalian mencukupi 70 umat. Ya. Umat Islam ni umat yang ke-70. Kamu sekalian adalah yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kaedah sebenarnya yang saya bawakan dalam kertas kerja saya ini. Masih lagi kita membincangkan kaedah yang kedua, ada lagi 5 kaedah, ya. Jadi makan masa yang agak lama, tapi mungkin kita akan buat pada siri yang lain lah, baki kaedah-kaedah yang tersebut yang memerlukan juga kepada pencerahan. Seperti kita perlu memahami hadis berdasarkan aspek usul, memahami makna hadis yang muskil. Ada hadis yang sama-sama maksudnya, jadi muskil. Ada hadis namun ini hadis yang tertentu lah. Juga memahami hadis yang bercanggah, ini juga telah dihimpunkan oleh para ulama, ya. Ada hadis yang zahirnya bercanggah, hadis sahih tapi bercanggah antara satu sama lain secara zahirnya. Bagaimana nak merungkaikannya, nak selesaikan masalah tersebut. Ada juga hadis yang perlu kita faham tentang antara hakikat dan juga majaz, ya. Walaupun ada sebahagian yang menolak majaz ini, maknanya bahkan dia kata majaz ini tak ada dalam bahasa Arab, ya. Dia dicipta oleh mutakallimin, oleh ulama kalam, ya, untuk mereka mengabsahkan hujah mereka. Ini adalah satu pandangan yang minoriti lah, tapi majoriti ulama mengatakan majaz ini memang adalah, ya, satu uslub yang memang ada dalam masyarakat Arab, ya, sejak zaman jahiliah lagi. Dan kaedah yang ketujuh ialah meraihkan khilaf ulama. Dalam saya membincangkan tadi pun saya menyebut perselisihan di kalangan ulama supaya kita berlapang dada. Berlapang dada dan betul ansur. Tidak kita mengatakan bahawa hanya pandangan aku saja betul, pandangan orang lain confirm salah, bukan begitu. Ya. Jadi kita kena mengikutnya adab yang telah digariskan oleh para alim ulama. Ya, ra'yi shawab wa yahtamil al-khata'. Ya, pandangan benar boleh jadi ianya salah. Ya. Boleh jadi ianya salah pada hakikat sebenar, tapi yang inilah yang terbaik yang dapat saya keluarkan. Inilah pandangan yang terbaik, ya. Pandangan yang tepat. Jadi ra'i shawab wa yahtamil al-khata'. Jadi pandangan aku benar tapi boleh jadi salah. Wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamil as-shawab. Ya, dan orang lain, pihak lain itu salah. Mengikut kacamata saya, pandangannya salah. Tapi wa yahtamil as-shawab. Boleh jadi pada hakikat sebenarnya betul, apa yang dipegang itu betul. Ini adalah roh, ya, semangat yang ada di kalangan para ulama dahulu, ya, dalam bertoleransi, berlapang dada dalam menghadapi perselisihan pandangan. Jadi kalau ada yang ekstrim, ya, agak keras, ya, nak memaksakan pandangannya kepada orang lain, ini pendirian yang kita tolak. Ya, wajib kita tolak pandangan yang agak ekstrim seperti ini. Kecuali dalam masalah-masalah usul, yang kita tidak boleh kompromi, dalam masalah yang jelas, dalilnya yang mencapai tahap keyakinan yang pasti. Ini adalah perkara-perkara usul yang kita tidak boleh bertoleransi. Ini macam orang yang menolak hadis,
golongan anti hadis ini sudah masuk kepada isu utama, isu pokok yang berkait dengan masalah usul, dan kita tidak boleh berlapang dada dan bertolak ansur dengan golongan seperti ini. Kita kena tolak dengan sungguh-sungguh, dengan lisan kita, dengan penulisan kita, dengan sikap kita kena tolak golongan-golongan yang menyalahi dari segi usul-usul syarak. Baik, sebelum saya akhiri, saya masih ada lagi yang perlu saya kongsikan tentang metod ataupun manhaj para ulama kita, terutama perbezaan pandangan di antara muhaddithin dan juga fuqaha, yang mana kedua-duanya ini mewarnai disiplin ilmu pengajian Islam sejak daripada kurun kedua, ketiga hijrah sampailah ke hari ini. Jadi ada manhaj muhaddithin dan ada manhaj fuqaha, dan kedua-duanya sebenarnya saling memerlukan antara satu sama lain. Dia tak boleh berasingan. Ini manhaj muhaddisin, aku tak nak pakai manhaj fuqaha. Ataupun yang fuqaha pula, ini manhaj fuqaha, aku tak nak pakai manhaj muhaddisin. Tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Kita yang sebaiknya ialah kita bersama-sama, saling bantu membantu, kukuh mengukuhkan. Walaupun begitu, dia berkait juga dengan perbezaan mazhab-mazhab dalam Islam, terutama mazhab yang muktabar. Sebab itu apabila berlakunya kerjasama, berlakunya bantu-membantu, memerlukan antara muhaddisin dan fuqaha, ianya berlaku dalam disiplin mazhab-mazhab fiqh yang muktabar ini, dan boleh dikatakan setiap mazhab fiqh itu ada muhaddithinnya dan ada fuqahanya. Dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jadi di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i ini ada yang muhaddithin dan ada yang fuqaha. Jadi mereka ini kukuh mengukuhkan, saling mengukuhkan mazhab Syafi'i. Perbezaan mazhab ini kerana perbezaan dari segi usul yang diguna pakai dalam memahami nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis. Faham ini dia memerlukan kepada kaedah. Jadi kaedah-kaedah ataupun usul-usul ini yang berbeza antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Ada yang mazhab yang mengguna pakai usul ni, ada yang tak pakai usul tersebut. Ada yang memakai kaedah ni, ada yang tidak memakai kaedah tersebut. Jadi pemilihan kaedah ini yang membezakan mazhab-mazhab. Okey. Jadi ini memerlukan kepada kita untuk berlapang dada, sebab perkara ini bukan menyentuh tentang perkara usul. Jadi perselisihan pandangan ini lebih kepada perkara-perkara cabang, furuk sahaja. Jadi ulama ada yang menguasai hadis dan ada yang menguasai fiqh, dan ada yang menguasai hadis dan fiqh sekaligus. Dan kalau ada yang menguasai ilmu hadis dan ilmu fiqh dengan penguasaan yang sempurna, lengkap dengan segala aspek dan disiplinnya, maka ini adalah ulama yang mencapai tahap mujtahid. Mencapai tahap mujtahid. Dan tak ramai, mereka ini tidak ramai. Mari kita lihat kata-kata imam-imam mengenai pentingnya untuk kita mengambil ilmu itu daripada ahlinya. Yang kata Imam Ibrahim An-Nakhai, ini la asma' al-hadith fa'akhudh bima yu'khadh bihi wa ada' sa'irahu. Sesungguhnya aku mendengar hadis, lalu aku mengambil mana hadis yang boleh diambil dan aku meninggalkan selebihnya. Jadi ada hadis yang diterima dan ada hadis yang ditolak. Walaupun hadis itu sahih. Walaupun sahih, tapi dia tinggalkan. Sebab dia punya kaedah-kaedah dia kenapa dia tinggalkan.
Ya. Kerana mungkin hadis itu menyalahi ijma', mungkin hadis itu walaupun zatnya sahih tapi sebenarnya ada illah, ada kecacatan yang menyebabkan hadis itu ditolak, ya. Walaupun zahirnya adalah sahih. Seperti hadis syaz, ya. Hadis yang sahih tapi dia maknanya diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, tapi riwayatnya itu berlawanan dengan riwayat perawi yang lebih thiqah daripada. Jadi hadisnya syaz, ya, menyebabkan hadisnya ditolak. Walaupun sekiranya orang yang tidak mahir, dia melihat, oh ini perawi yang boleh dipercayai, maka hadisnya pun boleh dipercayai. Tapi bukan begitu. Jadi kita kena merujuk ilmu kepada ahlinya. Kata Imam Ibn Abi Layla, la yafqah ar-rajul fil hadith hatta ya'khudh minhu wa yada'. Seseorang tidak akan menjadi faqih dalam hadis sehingga ia mampu mengambil mana hadis yang perlu diambil dan mana hadis yang perlu ditinggalkan. Ini bukannya semua ambil, ya. Asalkan sahih, ini hadis sahih, diambil tanpa dia melihat kepada aspek-aspek tertentu yang ada di sekitarnya. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, ya, la yajuz an yakun ar-rajul imaman hatta ya'lam ma yasih mimma la yasih. Okey. Wa hatta la yahtaj bi kulli syai' wa hatta ya'lam makharij al-ilm. Tidak harus bagi seseorang itu menjadi imam, ya, mencapai tahap mujtahid sehingga dia tahu hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih, supaya dia tidak berhujah dengan semua hadis, ya, secara sembrono, dan sehingga dia tahu tempat keluarnya ilmu itu, tempat keluar. Maknanya dia tahu dia punya kaedah-kaedah untuk apa ni berinteraksi, ya, dengan hadis-hadis tersebut, ya, maka dia boleh tahu mana hadis yang sahih dan tidak sahih, mana hadis yang zahirnya sahih tapi tidak boleh, ya, diamalkan dan sebagainya. Kerana, ya, mungkin mansukh, ya, hadis ada hadis sahih yang menasahkannya dan sebagainya. Kata Abdullah bin Wahab, laqitu salasami'ah alimin wa sitin aliman walaula Malik wal Laits la dhalaltu fil ilm. Kata Imam Abdullah bin Wahab, aku telah berguru dengan 360 orang ulama. Dalam kurun kedua hijrah ni ramai ulama-ulama salaf yang hebat, 360 ulama ni. Namun jika bukan kerana bimbingan Imam Malik dan Imam Laits, daripada 360 tu hanya 2 orang saja dia sebut, Imam Malik dan Imam Laits, dua tokoh mujtahid besar. Ya, kalaulah bukan kerana kedua-duanya ini, sudah tentu aku akan tersesat, ya, bingung dalam ilmu, sesat dalam ilmu, sesat dalam ilmu. Jadi bukan semua hadis itu boleh dijadikan dalil, ya. Jadi kena tengok apa ni pandangan orang-orang yang menguasai, ya, disiplin ilmu itu dengan penguasaan yang sepenuhnya. Muhaddisin dan fuqaha sebenarnya memerlukan antara satu sama lain, kerana muhaddisin lebih mengetahui jalan-jalan riwayat hadis secara umum. Muhaddisin ini memang penguasaannya dalam bidang hadis, ya, terutama dia menguasai jalan-jalan riwayat hadis, terutamanya ilmu rijal. Ini yang membezakan ya, dengan ulama-ulama lain. Kenapa muhaddisin? Kerana kemahiran dia tentang ilmu rijal hadis, ya, perawi hadis. Manakala fuqaha lebih mengetahui jalan-jalan amali, ya, bagi hadis, ya, serta cara beramal dengannya menurut kaedah syarak. Kerana mereka inilah yang menggariskan, ya, kaedah-kaedah, ya, bagaimana nak beramal dengan hadis, bagaimana nak memahami hadis tersebut, nak mengistinbatkan hukum daripadanya. Jadi ini sebab itu mereka dipanggil fuqaha, ya, faqih, orang yang faham daripada perkataan fiqh, ya, fiqh, faham. Jadi orang yang faham itu faqih. Jadi faqih ini dia memahami, ya, hadis-hadis tersebut. Jadi kata Imam Sufyan bin Uyainah, hadis itu menyesatkan, membingungkan. Al-hadis madillah illa lil fuqaha.
hadis itu menyesatkan ataupun membingungkan, melainkan kepada para fuqaha yang lebih memahami isi kandungan hadis tersebut, mereka tahu usul dan juga kaedah bagaimana nak memahaminya. Kata Imam Abdullah bin Wahab juga lebih kurang sama. Al-hadis madillah ila lil ulama, kecuali kepada para alim ulama yang merujuk kepada fuqaha lah. Juga kata Al-A'mash, seorang perawi hadis yang masyhur, Al-A'mash, beliau menyatakan, antum ya ma'syarul fuqaha al-atibba wa nahnu as-sayadilah. Kalian wahai para fuqaha adalah doktor, tabib. Dan kami para perawi hadis ni adalah ahli farmasi yang jual ubat. Doktor dia tak jual ubat. Kalau kita tengok doktor, dia merawat pesakit. Dia tak jual ubat. Yang jual ubat ahli farmasi dekat kaunter tu. Tapi doktor dia mengetahui ubat apa yang sesuai. Ni ubatnya begini, ni ubatnya gini, ubatnya begini. Nanti ambil ubat dekat kaunter, dekat ahli farmasi. Jadi ahli farmasi ni dia mengetahui ubat-ubat ni. Kalau kita tengok kedai farmasi itu memang tak ada doktor. Kedai farmasi tidak ada doktor. Yang ada ahli farmasi, dia pakar, tahu ni ubat ni untuk ni, ubat ni untuk ni, ubat ni untuk ni. Tapi untuk merawat, menggunakannya untuk dalam merawat, dalam proses amali, dia itu bukan kepakaran dia. Bukan kepakaran. Proses amali, untuk memahami cara merawat itu ialah doktor. Jam itulah kiasan yang diberikan oleh Imam Al-A'mash. Perbezaan antara muhaddisin dengan fuqaha. Begitu juga ada diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, kanal fuqaha atibba wal muhaddithun sayadilah. Dan beliau memuji Imam Syafi'i. Baca Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tabiban saydalaniyan. Imam Syafi'i ini bukan saja tabib, tapi dia juga saydalani, juga ahli farmasi. Maknanya dia ahli riwayat, ahli hadis, dan juga dia adalah ahli fiqh. Ini mujtahid. Baik. Sudah jam 11 lebih, dan mungkin saya tidak ingin untuk menghuraikan kesemuanya, kerana saya fikir dengan apa yang telah disampaikan itu boleh dimanfaatkan, sebab nanti kalau ni banyak-banyak tu nanti mungkin akan tercicir, jadi kena bagi sedikit. Jadi yang sedikit itu penting dan boleh dimanfaatkan dengan sebaiknya. Itu sajalah yang dapat saya kongsikan pada pagi yang berbahagia ini. Dan selepas ini saya buka kalau ada soalan, satu ataupun dua soalan, insya-Allah kalau saya boleh jawab, saya jawab. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.